Jadi saya diamanahkan oleh Ustazah untuk sambung muka surat 234 iaitu berkaitan dengan wanita solehah perhiasan dunia. Jadi puan-puan dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bincangkan tentang wanita, ya, wanita memang cukup istimewa di dalam Islam. Daripada awal lagi buku ni dah ceritakan bagaimana wanita ini di dalam Islam cukup istimewa, mendapat tempat yang cukup tinggi dibandingkan dengan kedudukan wanita sebelum Islam di zaman jahiliyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddi syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid 'alaihim kalbal min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin fi kulli makan walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini saya dapat bersama dengan puan-puan dan tuan-tuan dalam Radul Muslimah bi Al-Falah. Terlebih dahulu saya sampaikan salam kepada Ustazah, tak dapat hadir pada pagi ini kerana komitmen dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi duk timbang-timbang, tak apalah, saya kata saya gantikan di sini. Jadi sebelum ni dah ada MOU dengan Kak Salwa. Sebab nak lock, kadang ialah sebab banyak pihak yang memerlukan. Kalau bersedia Ustazah tak boleh, saya gantikan. Kalau okey, okeylah. Kalau tak ada, minta maaf. Tapi Salwa kata okey, itu jadi on lah. Cuma selalu saya katakan jangan dibanding-bandingkan, sebab saya memang tak sama dengan Ustazah. Kan? Memang tak sama. Jadi mudah-mudahan perbincangan itu dapat bermanfaat kepada kita dan objektif dalam mewujudkan suatu budaya ilmu itu dapat diteruskan, khususnya berkaitan dengan persoalan wanita. Jadi saya diamanahkan oleh Ustazah untuk sambung muka surat 234 iaitu berkaitan dengan wanita solehah perhiasan dunia. Jadi puan-puan dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bincangkan tentang wanita, ya, wanita memang cukup istimewa di dalam Islam. Daripada awal lagi buku ni dah ceritakan bagaimana wanita ini di dalam Islam cukup istimewa, mendapat tempat yang cukup tinggi dibandingkan dengan kedudukan wanita sebelum Islam di zaman jahiliyah. Jadi ukuran kita ialah mengikut kaca mata Islam. Kalau ikut kaca mata keinginan kita ataupun pandangan-pandangan yang daripada barat, mungkin mereka merasakan Islam ni kesian, ya. Terkongkong, kena tutup kepala, kena tutup badan, lepas tu kena baju tebal pula, macam-macam lah. Tidak ada kebebasan, ya. Namun itulah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita ini. Daripada awal lahir hinggalah dia meninggal dunia, ada orang yang bertanggungjawab untuk menjaga. Dan dalam syariat Islam, peraturan-peraturan yang ditetapkan itu adalah bentuk penjagaan dan pemeliharaan maruah seorang wanita. Jadi tahniah kepada puan-puan yang bergelar dan bernama wanita, ya. Namun wanita juga tidak nafikan ramai menjadi ahli neraka. Jadi penentu dan neracanya adalah sejauh mana kita berpegang dengan syariat Islam yang menjamin keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat, ya. Serius je nampak tu. Itu intro lah mukadimah. Jadi tajuk yang kita bincangkan ialah perhiasan di dalam Islam, ya. Kita tahu dalam Islam ini perhiasan, ataupun kita nak mudah bahasanya, kita make up lah, kan.
Make up, selalu orang kita make up biar nampak cantik kan. Jadi boleh ataupun tidak memakai perhiasan dengan pelbagai jenis perhiasan. Kalau orang Melayu kita, perhiasan yang dipakai bagi wanita biasanya adalah perempuan gelang, cincin, rantai yang apa, belah lipat, apa macam-macam nama saya tak ingat. Tapi kalau Ustazah hafal, jenis-jenis tu dia ingat. Yang terbaru pun dia ingat. Sebab adik ipar dia memang jual emas. Jadi kalau ada ya desain-desain baru, dia PM, Kak ada desain baru ni. Lepas tu tunjuk kat saya lah. Tunjuk ada makna tu. Jadi dalam Islam kita tahu Islam agama yang memenuhi semua keperluan. Oleh kerana wanita ini ialah memang nature-nya, fitrahnya, dirinya adalah perhiasan. Pastinya dia suka kepada perhiasan untuk menjadikan perhiasan itu lebih menarik. Ya. Dan kita tahu dalam Islam ini perhiasan adalah diharuskan dengan peraturan-peraturan dan juga batasan-batasan yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Ya. Qul, katakan ya Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan yang dikeluarkan, yang disediakan untuk hamba-hambanya, wat-thayyibati minar rizq, dan juga rezeki yang baik-baik, ya, pakaian, perhiasan, fashion. Jadi yang baik-baik ini memang Allah Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya. Jadi siapa yang berani untuk mengharamkan benda yang halal? Qul hiya lil ladzina amanu, katakanlah ia adalah untuk orang-orang yang beriman fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya Allah Ta'ala sediakan perhiasan perkara-perkara yang menjadikan seorang itu cantik di dunia, khalisatan yaumal qiyamah, yang mana ia melakukan sesuatu yang bersih di hari kiamat nanti. Maksudnya itu adalah amal soleh yang akan dikira oleh Allah di akhirat nanti. Begitulah Allah Ta'ala memperincikan tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi tuan-tuan, puan-puan, rahmati Allah, jadi Islam itu cantik, maka amalkanlah ajaran Islam dalam batasan yang telah ditetapkan. Jadi seorang ulama terkenal di Mesir iaitu Syekh Atiyah Saqar, di antara mufti Mesir dan juga pernah menjadi Syekh Azhar, menjelaskan bahawa perhiasan diri bagi manusia secara umumnya adalah suatu kebaikan. Jadi perhiasan ini bukan untuk perempuan saja, lelaki pun sama juga. Kalau lelaki seribih je, nak tak? Tak nak kan? Jangan saya fikir lelaki je yang nak. Perempuan pun nak suaminya dalam keadaan kemas, ya, dan suami juga pastinya inginkan isteri itu dalam keadaan yang kemas kerana sesuai dengan sifat kewanitaan itu sendiri, ya. Jadi manakala menghias diri bagi wanita mengandungi unsur fitnah yang bahaya, tak nafikan tadi, sekiranya perhiasan itu disalahgunakan, tidak menggunakan cara yang ditetapkan oleh syariat, maka ia boleh mengundang fitnah yang cukup bahaya, ya. Jadi keluar je dengan wangi-wangian, ya. Wangian itu sangat menusuk dalam hati. Lelaki lah khususnya. Kalau Ustaz, takkan lelaki teruk sangat, takkan tak boleh nak kawal kan? Betul lah, memang kalau orang yang beriman, dia akan menundukkan pandangan, dia akan mengawal nafsu dia. Tetapi iman itu kita tak boleh nampak kan? Ya. Jadi kerana itulah kita perlu berjaga-jaga dalam kaedah fiqh menyatakan iaitu sadduz zara', iaitu kita menghalang perkara-perkara yang boleh membawa kepada keburukan. Jadi nak berhias boleh, tapi ada batasannya. Nanti kita akan bincangkan pada topik yang sampai nanti, ya. Jadi kerjaan itu disukai oleh fitrah manusia, dia mempunyai tempat di dalam agama. Ia juga dituntut oleh syarat dalam kadar yang membawa kepada kebaikan diri sekaligus terhindar daripada perkara yang diharamkan, ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan bahawa Nabi SAW pernah mengambil selai sutra dan
meletakkan di sebelah tangan kanan dan baginda mengambil emas serta meletaknya di sebelah tangan kiri sambil berkata, sesungguhnya dua barang ini diharamkan untuk lelaki daripada kalangan umatku. Jadi maksudnya situ, bila nak berhias untuk lelaki dan perempuan, ada tata caranya, kaedahnya. Antaranya ialah sutera dan emas itu ialah suatu perkara barang mewah. Jadi perhiasan ini tak boleh untuk lelaki. Jadi itu garis panduan dia. Nak berhias boleh. Tapi kalau lelaki tak boleh pakai emas, tak boleh pakai kain sutera. Ya? Kerana apa? Tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana lelaki ini dia mempunyai peranan yang besar di dalam kehidupan dunia ini sebagai khalifah, sebagai seorang pemimpin. Kalaulah lelaki nasib fokus kepada kecantikan perhiasan, apa akan terjadi? Dia hanya fikir dirinya sendiri. Dia tak fikir masalah ummah. Alamak, nak perang, belum make up lagi lah. Lepas tu nak berguling, nak alamak baju sutera. Macam mana takkan nak perang pakai baju sutera kan? Jadi fikirannya asyik mikirkan diri sendiri. Akhirnya masalah untuk ummah diabaikan. Ya? Namun itulah saya katakan tadi, janganlah sampai tak ada perhiasan langsung sehingga tak nampak kemas. Islam itu cantik, Islam itu tinggi dan kita lihat daripada penampilan kita. Ya? Cara pakai songkok, contoh dia kalau lelaki, pilih songkok yang sesuai. Ni songkok ni Ustazah yang pilih. Sebab dia kata dia sesuai tak sesuai. Oh ni tak boleh lah bang. Sebab apa? Dia tinggi sangat, nanti abang nampak macam ni. Itu memang kerja perempuan, memang kepakaran dia yang itu. Jadi sesuailah untuk wanita ini, dia memakai perhiasan tetapi untuk specific purpose. Itu bahasa orang USG. Tujuan dia khusus untuk apa? Pastinya untuk suami. Ya. Kalau untuk orang luar, pada uruf je lah. Ya, nak berhias boleh. Dia nampak dia cantik, kemas. Jangan sampai timbulkan fitnah. Ya. Okay, selain itu perhiasan dan kecantikan bagi wanita juga adalah amat penting. Ya, menjadi lumrah wanita menginginkan kecantikan dan teruja dengan perhiasan. Memang dia orang yang paling teruja dengan perhiasan perempuan. Cuba tengok. Kalau ada fashion show, yang orang kata menjerit-jerit siapa? Perempuan. Tak salah nak menjerit-jerit pun, tapi among you lah. Jangan benarkan lelaki masuk. Baru ni saya temankan Ustazah, ada program. Lepas tu diselit tengah-tengahnya fashion show. Muslimah lah kan. Tapi tunduk jugalah kan. Sebab bila dia tayang kat depan tu, yelah dia berlenggok-lenggoknya kan. Jadi tak sesuai. Kalau nak buat fashion show, nak tunjukkan pakaian cantik tu macam mana, biarlah untuk kelompok wanita saja. Sebab lelaki, kalau dia baik, dia akan rasa tersipu-sipu. Ya, nak memerhatikan. Walaupun tutup aurat betul. Ya, tetapi tidak sesuai untuk kelompok lelaki, di mana cukuplah bagi lelaki itu melihat isterinya yang cantik, walaupun tak berapa cantik, tapi yang penting di hatinya tu cantik kan. Okey. Jadi kerana itulah dalam hadis yang lain Rasul bersabda, dunia ialah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu ialah wanita solehah. Jadi cantiknya itu bukan saja pada fizikal, tetapi mestilah yang akhlaknya itu yang menampilkan kecantikan. Kadang tengok mukanya taklah cantik sangat, ya. Tetapi kerana akhlaknya itu, dia nampak lebih cantik. Minta maaf saya sebut ya. Dalam banyak-banyak artis di Malaysia, siapa yang terkenal? Yang evergreen dulu sampai sekarang. Boleh sebut seorang? Datuk? Bukan. Siti Nurhaliza kan. Compare dengan artis-artis lain, memang dia cantik. Tapi apa yang lebih cantik dia? Akhlak dia. Cara dia, tak ada apa-apa berkaitan dengan skandal. Pakaiannya pada dulu pun sopan. Walaupun mula tak tutup aurat kan. Hari ni dah pakai tudung. Jadi nampak situ, kalaulah fizikal tercantik, ditambah lagi dengan akhlak, maka dia akan menjadi lebih baik. Apatah lagi kalau ianya dihiasi dengan iman dan takwa, maka ia akan bertambah cantik, kerana kecantikan itu bukan sekadar di dunia, tapi dia akan membawa ke akhirat. Ya?
InsyaAllah. Jadi hukum berhias dan mencantikkan di hadapan suami adalah wajib. Hukumnya apa? Kalau tak buat, tahu je sendiri, saya tak cakap. Apapun bila ia berkaitan hubungan sesama manusia, dia bergantung kepada kerelaan dan keredaan. Kalau suami okey je, pakai baju kelawar hari-hari, dia kata saya suka rambut menggerebang, tak apa. Namun sekiranya suami meminta dan mengarahkan untuk berhias, maka ia menjadi wajib kerana dalam konsep ketaatan. Isteri wajib memberikan kesetiaan dan ketaatan kepada si suami selama mana ia bukan maksiat. Jadi kalau di rumah suruh berhias, pakai makeup, pakai gincu, tebal 1 inci ke, tak ada masalah. Sebab suami suka begitu kan. Jadi dia taklah cari yang lain. Kalau kat rumah disuruhnya pasangan isterinya untuk berhias, dia tak nak, dia bimbangi, cari kat lain. Siapa yang susah kan? Susah jugalah, dua-dua susah. Dia pun salah juga sebab mencari yang lain kadang dengan cara yang tidak halal. Kalau cara yang halal, takut itulah timbul banyak isu penyondol. Yang tak habis-habis menyondol tu kan. Jadi itu dengan term biasa. Jadi itulah hikmah mengapa Islam memberikan hak kepada isteri untuk taat kepada suami hatta kepada bab kecantikan, kerana ia boleh menjaga keharmonian sebuah rumah tangga. Yalah, tapi kalau nak berhias, suami suruh kan, kenalah sediakan kan. Kalau nak berhias, nak warna putih, takkan nak guna tepung gandum. Kan? Nak bersihkan muka, takkan nak guna sabun Breeze. Jadi, kena faham juga, bila suami nak tu kena beritahu, maksudnya abang kena sediakanlah perkara-perkara ini untuk menjaga kecantikan. Jadi, bila berbincang cara yang baik, maka keharmonian dalam rumah tangga dapat dikecapi bersama. Dalam surah An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa dilihat, dan hendaklah mereka melepaskan tudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Surah An-Nur ayat 31. Jadi di sini menjadi garis panduan kepada wanita kalau nak berhias, ada perkara asas yang perlu dituntun dan tak boleh ditunjukkan. Perkara-perkara yang melibatkan kehormatan. Apa yang pada urufnya, orang yang baik dia kata, ni kalau dia buka malulah. Tahulah kan, perkara-perkara yang sepatutnya ditutup. Hanya manusia yang tidak ada fitrah kemanusiaan, dia kata kalau buka yang ni okey, tunjuk yang ni okey. Itu dah songsang dah namanya. Benda yang sepatutnya tutup, dia makin nak dibuka. Jadi ini cukup bahaya. Apatah lagi kalau dia sudah dinormalisasikan. Normal, dibiasakan. Jadi kalau membiasakan benda yang haram, maka itulah yang menjadi cabaran kepada kita pada hari ini. Saya menjaga konsep Israel hari ini. Bagaimana mereka cuba nak menormalkan, membiasakan, diterima pakai oleh masyarakat dunia bahawasanya mereka itu adalah mempunyai hak untuk mempertahankan diri mereka. Dia dah perompak. Takkan orang nak ambil balik hak dia, dikata sebagai pengganas. Dia nak normalisasikan yang Qassam, Hamas itu sebagai pengganas. Dan mereka telah berjaya mempengaruhi dunia hari ini. Sehingga mereka tidak berani untuk memberikan hak kepada orang Palestin di Gaza atas alasan ada teroris di situ. Allahu Akbar. Kita tahu manusia yang normal, dia tahu Palestin inilah Gaza, Hamas inilah orang yang ikhlas bertahan untuk mempertahankan Islam dan agama. Saya tak nak sebut yang satu lagi. Fahamlah kan keadaannya kan? West Bank tu yang besar, 5-6 kali ganda daripada Gaza, akhirnya sekarang tinggal cemisan-cemisan kecil saja. Tak ada apa-apa pun. Apa ada kuasa? Kalau pernah pergi ke Baitul Maqdis kan? Seluruh tempat yang pegang senjata siapa?
Israel. Walau namanya negara Palestin. Ada presiden. Tapi it's nothing. Tak boleh nak buat apa. Hari ini tanah mereka, rumah mereka dirampas sedikit demi sedikit. Pun tak boleh nak buat apa-apa. Betul lah orang kata, kita rasa bahawasanya dunia ini dikuasai oleh Israel. Tapi sebenarnya siapa yang menguasai dunia hari ini? Gaza yang kecil itu tidak boleh ditundukkan oleh Israel. Dan kita melihat bagaimana seluruh dunia umat Islam hari ini semua tunduk kepada Israel kecuali Gaza, kan? Sebab apa? Sebab keimanan, keyakinan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata yang selalu menyentuh hati saya, dia kata orang-orang Palestin, dia kata mati itu tetap akan mati. Cuma kita nak pilih mati itu macam mana? Nak mati dengan terhormat ataupun mati tunduk di bawah kezaliman Yahudi. Diberikan katanya suruh pergi ke selatan untuk selamat. Dalam jangka selatan kena bom juga. Memang Zionis ini satu bangsa yang tak boleh dipercayai. Dan maktub dalam Al-Quran, waladhdallin, orang-orang yang sesat, yang dimurkai Allah ini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini adalah orang-orang Yahudi. Dirakamkan di dalam Al-Quran. Kita ke mana cerita? Kenapa pergi Palestin pula? Tapi nak cerita itulah yang ada dalam hati kita. Jangan kita rasa senang, jangan rasa kita selesa dengan apa yang berlaku. Sekurang-kurangnya kita tunjukkan solidariti kita kepada rakan seagama kita. Jadi sini menunjukkan bahawasanya perempuan, perkara-perkara yang perlu ditutup mesti ditutup. Kalau nak tunjukkan kepada umum adalah perkara yang zahir, illa ma zahara minha, melainkan kecuali barang-barang yang pada zahirnya memang kita kena tunjukkan. Contoh dia apa yang kena tunjukkan? Muka. Kalau nak mudah, tuan-tuan perempuan, dalam pemakaian ikut je cara solat tu. Solat apa yang perlu tutup? Semua tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Muka tu untuk kita kenal. Kalau Kak Salwa pakai fudah, saya pun tak kenal dia. Nak tegur tak berani. Dan tahu orang lain. Jadi fudah itu adalah pilihan. Bukanlah suatu yang mesti. Yang asas tu cara solat tu. Jadi bila kita bagi muslimat berpakaian cara yang dianjurkan solat, kat mana-mana kita boleh solat. Tak perlu nak cari telekung. Ada di antara muslimat itu nak solat, tak ada telekung lah, tak buat telekung. Jadi alhamdulillah, saya perhatikan yang ada pada waktu ini, dia orang ini, kalau nak solat dua, solat je, tak payah cari telekung. Stokin dah pakai dah. Lepas tu ada stokin tangan lagi kan. Jadi tertutup bahagian lengan dan sebagainya. Jadi itulah cantiknya perhiasan di dalam Islam. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa wanita dibenarkan berhias di hadapan mahram. Siapa dia mahram? Orang yang diharamkan kahwin. Daripada adik beradik. Suami mahram ke? Bukan. Suami dia special. Kalau mahram itu, kalau dalam mazhab Hanafi dikatakan aurah ghalizah. Aurat yang berat di antara pusat dan lutut. Itu pun dia tak boleh tengok. Adik-beradik, mak ayah, yang tu pun tak boleh tengok. Tapi suami isteri, tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu menunjukkan bila perkahwinan itu suatu nilai yang sangat tinggi, menghalalkan perkara yang haram dan semua perkara yang tidak dibenarkan. Bila perkara itu, maka semuanya dibenarkan. Tingginya nilai suatu perkahwinan. Jadi bila sesama mahram boleh buka aurat yang tidak dikatakan aurat yang ghalizah lah, aurat yang berat. Segi muka, leher, tangan, itu tak ada masalah. Mana saya? Oh, dia pecah. Okey. Dengar suara yang macam ni? Takut kadang suara pula tak dengar saya. Okey. Manakala ketika berada di luar rumah seperti di pejabat, kolej dan sebagainya, wanita dituntut menjaga aurat serta maruah mereka sebaik mungkin kecuali hanya pada perhiasan yang dibenarkan
saja. Jadi kalau tempat kerja, tempat awam yang dibenarkan adalah muka dan tapak tangan. Belakang tak dengar pula. Mungkin kena volume tu kena tinggikan sikit. Okey, terima kasih kepada technician yang kat dalam bilik itu kan. Ya. Jadi perhiasan yang dibenarkan memang tu saya katakan tadi muka dan tapak tangan. Ya. Ustaz, saya dah pakai tutup aurat semua. Cuma saya suka body fit sikit lah. Yang tu boleh tak? Tak boleh. Kerana syarat menutup aurat ada 3. Yang pertama tebal. Yang kedua longgar. Perempuan boleh pakai seluar tak? Boleh. Pakailah seluar yang baggy kan. Yang macam kain senang sikit. Tak ada masalah. Cuma saiz tu kena pilih. Bukan tak boleh langsung. Kalau nak pakai baju kemeja, perempuan boleh tak? Boleh. Kemeja yang labuh lah. Kemeja lelaki boleh tak? Boleh, tapi kena panjang sehingga dia bawah labuh menutup punggung dan seluar tu pun labuh. Tengok cantiknya Islam ini, ya. Dia tidak ada satu pattern pakaian yang mesti macam ni. Ya, mesti pakai warna hitam. Tak. Ya, mesti pakai warna putih. Tidak. Ya, kita agama yang sangat memudahkan kepada penganutnya. Sebab itulah dalam kehidupan kita, jangan kita menyusahkan diri kita dengan peraturan yang tidak ada di dalam Islam. Wajib kena buat. Ya. Setengah orang dia tu kalau you nak Islam, you kena pakai niqab. Bukan saya nak apa, kita panggil apa? Nak blame. Cuma ini satu tanggapan yang salah terhadap Islam. Mesti pakai niqab, mesti pakai putih, mesti pakai itu. Sedangkan semua itu adalah pilihan. Yang penting menutup aurat. Kadang dia yang semangat, ya, bila nak masuk Islam, dia mesti pakai abaya. Abaya adalah suatu pakaian tradisi orang Arab. Kalau nak pakai, okey. Sebab memang bentuknya itu sangat sesuai untuk wanita. Tapi kalau kita, orang Melayu kita, ada baju kurung, pakailah baju kurung yang labuh. Pun okey juga. Kalau apa lagi? Pakaian orang Melayu kita. Nak pakai kain batik? Boleh. Tak ada masalah. Jadi biarlah Islam yang terbuka ini, biarkan nature itu fleksibel tanpa melanggar kepada prinsip-prinsip asas di dalam berpakaian dan juga berhias. Ya. Jadi Imam Syafi'i mentafsirkan ayat dengan membahagikan perhiasan itu kepada 2 bahagian. Yang pertama ialah perhiasan yang bersifat semula jadi seperti muka, mata, mulut, bibir, hidung, tangan dan sebagainya. Ini adalah perhiasan yang semula jadi. Ya, memang orang ada yang Allah Ta'ala jadikan, ya, mukanya itu dengan matanya, Allahu Akbar, mata biru lah, macam ikan bilis biru. Contoh kan. Jadi ada pula kadang, bibirnya macam orang Afrika, tebal sangat. Ada orang melihat, ya cantik. Ada orang tidak, cantik dan sebagainya. Jadi kecantikan yang semula jadi, ini sesuatu yang subjektif. Bergantung kepada kebiasaan masyarakat setempat. Kalau orang Melayu kita, yang biasa tu cantik dah. Tapi kalau di Afrika, ni tak cantik. Dia kena yang macam dia punya tu juga cantik. Jadi jangan kita meletakkan kecantikan itu kepada satu yang tetap, kerana kejadian yang asal itu adalah anugerah daripada Allah. Bila Allah tak anugerahkan pada kita, kita tak boleh nak ubah. Ya? Dan mengubah ciptaan Allah, hukumnya adalah haram. Yang kedua, perhiasan tambahan yang kita panggil aksesori. Aksesori tambahan apa dia? Pakaian, alat solik, cincin, rantai, leher, ya, gelang kaki dan sebagainya. Yang ini tambahan. Bila pakai itu lagilah nampak cantik. Ya. Ini pun juga subjektif. Kadang orang tengok, alamak, bukan jadi manusia dah. Sebab gelangnya itu daripada pergelangan tangan sampai ke siku. Ini dah jadi Iron Man. Pakaian besi. Rantai pula. Bukan cantik, dah macam lembu pula kena rantai. Jadi ini juga adalah satu yang subjektif. Jadi bila perhiasan ini satu yang subjektif, sebab cantik ni, ya, kita tak boleh nak determine, nak tentukan ni cantik, ni tak cantik. Bergantung kepada hati dan diri seseorang. Ya. Jadi berdasarkan pendapat Ibn Abbas, Al-Mishwar bin Mukhrimah, Mujahid dan Ad-Dhahhak dan Al-Hasan dapat disimpulkan bahawa perhiasan yang boleh dipakai oleh wanita ketika bersama selain mahram
adalah perhiasan yang tidak mungkin dilindungi dan perhiasan tersebut adalah perhiasan yang biasa dipakai oleh kaum wanita. Ya, perhiasan yang dimaksudkan ialah perhiasan yang terdapat pada bahagian muka, pada tapak tangan hingga pergelangan tangan. Contoh, kalau pakai gelang-gelang kat mana? Pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan tu boleh ditengok tak? Pergelangan tangan. Boleh kan? Jadi katakanlah gelang tu dekat bawah handsock kan. Jadi kalau pakai gelang itu di tangan, nampak tak apalah. Sebab itu memang tempat yang memang sepatutnya ditengok. Ya, pakai cincin. Cincin kat mana? Kat jari. Jari boleh ditengok tak? Boleh. Jadi kalau kita pakai cincin kat jari, orang tengok tak menjadi kesalahan. Sebab itulah tempat yang biasa orang tengok. Ya. Tapi kalau rantai tu dipasang kat mana pakai? Dekat leher. Lepas tu kita kalungkan dekat luar tudung kita. Macam name tag itulah. Boleh ke tak? Jadi urufnya tak boleh sebab dia apa? Tujuan nak menunjuk kau tengok rantai aku, rantai berapa? Kalah ke apa? Rantai lembu tu kan. Jadi tujuan untuk ditunjukkan kepada siapa pula tu? Kepada orang lain tak boleh. Tapi kalau kat rumah, tak ada masalah. Kat rumah adalah rumah kita, selama mana itu bukan maksiat, maka hukumnya boleh. Nak pakai seluruh tubuh kita, pakai gelang tunjuk kat suami pun tak apa. Tak pakai baju surat benang tak pakai pun, pakai je rantai tunjuk kat suami. Boleh tak? Nampak tu macam-macam ekstrim kan? Tapi kalau nak buat salah tak? Tak salah. Itulah, itu adab lah kan. Tapi sini kita nak cerita hukum halal haram. Ya, haram tak? Tetapi adabnya kena malulah dengan makhluk yang kita tak nampak dan kita malu dengan Allah Ta'ala. Okey, saja. Okey. Kalau segi warna dan corak pakaian kita dalam Islam ini, ya, dia ada tempat-tempat yang disunatkan. Contoh bila kita menaikkan ibadah haji dan umrah dan sebagainya, urufnya kita digalakkan untuk memakai warna putih. Kalau kita dalam keadaan kesedihan, kita memakai warna hitam. Memang ada perkara yang disunatkan. Ya. Namun apabila kita bersama dengan masyarakat, isunya adalah jangan memakai pakaian corak warna yang boleh menarik perhatian. Contohnya lah, uruf kita biasa pakai baju warna hitam. Jadi kita seorang je warna putih. Salah tak kita pakai baju warna putih? Tak salah. Ya. Tetapi oleh kerana kita lain daripada yang lain, membuat kita menjadi perhatian. Sebaik-baiknya elakkan. Sebab itulah selalu kan kita kalau buat program muslimat, dia akan tanya, apa baju tema? Sebab apa? Sebab supaya kita wujudkan satu persamaan. Memang betul, anak saya, ya, masa tu dia ikut Ustazah program Datuk Rozana. Tema masa tu warna putih. Dia memang tak adalah apa-apa nak anak tu, sebab nak temankan je. Sampai sana dia ajak masuk sekali. Dia sebut salah. Sebab semua warna putih, dia seorang warna hitam. Jadi dia tak selesa. Sehingga hukum tak ada masalah. Tapi dia akan menunjukkan suatu suasana yang tidak selesa, dan takutnya kalau di situ ada lelaki, ada perempuan, ya, ia menjadi perhatian. Dia akan tanya, siapa tu? Kerana ada unsur yang ia menjadi daya tarikan disebabkan perbezaan dengan orang lain. Ya. Jadi memanglah kalau saya tak berani katakan mesti warna gelap ataupun warna cerah. Tetapi ikut kepada uruf bagaimana, ya, supaya kita tidak menjadi perhatian. Contohlah yang Jepun biasa apa dia warna merah. Tapi kalau semua warna merah, dia perhatian tak? Tak ada. Ataupun warna apa lagi? Warna kuning, contohnya. Ya. Kalau semua warna kuning, memang dia akan menjadi biasa. Jadi itulah pandangan saya berkaitan dengan warna pakaian. Ya. Tidak ada yang khusus, tengoklah kepada kesesuaian event setempat. Ya. Kalau kat rumah nak pakai warna apa pun tak kisah, asalkan suami reda, suka. Jadi itu dia. Boleh ya? Okey. Okey, berkaitan corak. Kalau corak berkaitan dengan binatang itu tidak digalakkan. Ya.
Corak berbentuk binatang tidak digalakkan kerana di situ khilaf ulama yang mengharamkan tamsil ataupun lukisan. Jadi kalau lukisan bentuk binatang, ada ulama yang mengharamkan terus. Ya, ada ulama yang mengharamkan adalah bentuk binatang yang diukir, timsal, berhala. Yang tu memang majoriti ulama, kalau kita simpan patung yang bernyawa, hukumnya adalah haram. Adapun berkaitan dengan lukisan, satu ketika Rasulullah SAW melihat lukisan di dinding, Nabi suruh alihkan. Ya. Jadi ia menjadi dalil menunjukkan Nabi tidak benarkan sekiranya corak itu dalam bentuk binatang. Jadi pada saya, elok kita elakkan. Khurujul anil khilaf. Ya. Okey. Ya. Ya. Itulah bak rama-rama sebab dia kategori haiwan yang bernyawa, benda yang hidup. Jadi kalau boleh elakkan. Mic ni dia efek dekat sana tu. Ini memang tak boleh pakai. Okey. Sebab tu ya. Tolong aku nak tekan sikit nanti. Lama sikit tak? Okey, jadi clear ya. Jadi itu berkaitan dengan pakaian, ya, tidak ada warna yang spesifik, tapi ikut disunatkan kepada keadaan. Ada kalinya sunat berwarna putih untuk kita ibadah, ada kalinya disunatkan memakai warna hitam api dalam keadaan yang sedih. Tapi itu juga bergantung kepada kebiasaan adat masyarakat setempat. Ya. Kalau kita lihat sejarah Nabi SAW pun ada kalanya Nabi berpakai serbannya itu ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna putih, dan Nabi akan pakai mengikut kepada keadaan. Kalau untuk perang, Nabi akan pakai warna hitam. Kalau kan biasa, Nabi memakai serban warna putih. Ya. Okey, saya silakan. Tetapi print dia, print lah print, title print kan, Okey, kalau coraknya tidak ada bentuk binatang, tak apa. Printingnya okey. Printing kan ada belang-belang macam harimau. Printing sekarang warna apa? Warna Palestin. Jadi kalau debat dia yang menjadi isu adalah apabila ada lukisan binatang yang lengkap bernyawa. Itu yang tak boleh. Tapi kalau tema, itu bagi tema. Tema harimau. Jadi ada belang-belang atas bawah, ataupun tema apa lagi? Yang biasalah kan, saya pun tak biasa dengan baju makan kan. Tapi kalau tidak menggambarkan kepada binatang yang betul cukup sifatnya, itu tak apa. Ya, tak ada masalah. Boleh ya? Satu lagi tema pelangi. Tapi pelangi akan dekat dengan satu lagi kan. Jadi seboleh-bolehnya elakkanlah. Supaya kita tidak, orang kata, support kepada perkara-perkara yang berkaitan. Hari ini bila kita pakai warna-warna bendera Palestin, menggambarkan kita bersolidariti. Tapi segi hukum tak ada masalah. Nak gunakan warna pelangi pun tak ada masalah. Kerana itu warna yang ni cumanya bila kepada, tu katakan, tengok kepada keadaan. Jadi kalau keadaan itu boleh menimbulkan persepsi yang tidak baik, maka lebih baik dielakkan. Okey. Dalam istilah fiqh menyatakan khuruj anil khilaf. Kita keluar daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan perselisihan. Baik, jadi perhiasan yang masukkan yang perhiasan terdapat di bahagian muka dan tapatan hingga pergelangan tangan. Jadi sebab itulah dalam gambar dalam buku pun, kalau kita letakkan emas itu di tangan kita, kemudian di jari, maka bolehlah nak ditunjukkan. Tapi kembali juga kepada uruf. Kalau gelak, kalau pakai cincin, berapa agaknya cincin boleh masuk dalam jari kita? 1, 2 okey lah. Ini satu jari manis tu daripada 3 ruas tu penuh. 3 ruas jari ni penuh. Itu jadi ayat mana tu kan. Jadi yang tu boleh menjadi haram. Sebab apa? Sebab kembali kepada tujuan untuk riak dan menunjuk. Ya. Okey.
Pandangan ini juga bertepatan dengan pandangan majlis ulama yang mengatakan bahawa muka dan kedua tangan bukan aurat. Oleh itu perhiasan dan solekan yang terdapat pada kedua-dua bahagian ini adalah dibenarkan, namun perhiasan yang solekan tersebut harus menepati kehendak syarak. Jadi nak hias tangan, nak hias muka, tak ada masalah. Nak make up, memanglah make up kat muka kan? Ada make up kat tangan? Tak ada. Jadi hukumnya adalah halus tapi terikat dengan panduan-panduan syariat yang akan kita bincang kemudian. Justru itu syarat umum yang ditetapkan ialah perhiasan dan solekan tersebut adalah minimum serta tidak keterlaluan seperti solekan masyarakat jahiliah yang boleh menimbulkan pelbagai fitnah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Kita buat tak? Dia punya asas dia ialah dalam kadar yang minimum dan tidak keterlaluan sehingga dikenali sebagai tabarruj jahiliyah. Siapa yang boleh silakan. Yeah. Yang tu boleh ke tak? Pakai inai. Biasa kan orang corak-corak kat inai tu kan. Jadi pada saya hukumnya adalah harus. Ya. Bukan ke satu masyarakat yang biasa pakai inai. Ya. Kalau nak pakai inai, sebenarnya inai bukan daripada masyarakat tersebut. Zaman Nabi pun ada inai. Ya. Dan yang menentukan boleh tak boleh ialah yang pertama bahan dia. Yang kedua corak yang dilukis. Ya. Kalau bahannya bahan yang halal, tak ada masalah. Bukan najis lah, takkan kita nak lumur tangan kita dengan najis. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilukis kat situ? Kalau lukis itu memuja kepada Tuhan-Tuhan mereka, sebagaimana yang satu masyarakat, itu jadi haram. Tapi yang kalau dilukis itu adalah bunga, kadang corak-corak Islamik macam tu kan, yang itu tak ada masalah. Bila kenduri kahwin, bukan pengantin, mak pengantin yang lebih-lebih kan. Yang nak pakai inai siapa? Pengantin pakai. Mak pengantin pun nak juga pakai. Sebab apa? Tak merasai semangat berkahwinan tu kan. Baik, itulah pengalaman saya sendiri kan. Bila dah ada anak, dia menantu ni kan. Jadi kalau panggil orang untuk buat pasal inai ni, memang untuk pengantin. Boleh tak extend untuk 6 orang? Kenapa ramai sangat? Saya ada anak perempuan ramai. Yang jadi pengantin bukan yang pengantin seorang, tapi yang lain pun nak pakai juga. Untuk apa? Untuk meraihkan kegembiraan sesama ahli keluarga, maka hukumnya adalah harus. Okey. Jadi ini mukadimah tentang prinsip asas di dalam kita berhias, di mana ianya hukumnya adalah harus. Bila harus apa maksudnya? Our option. Kita nak buat ke tak buat tak menjadi masalah. Tetapi terkadang menjadi wajib. Bila? Kaitkan dengan suami. Besar sangat ke suami ni kan? Sampai boleh mewajibkan. Ia termasuk dalam kategori taat kepada si suami. Itulah dia unsur-unsur yang boleh membawa kepada keharmonian dalam rumah tangga. Terkadang menjadi haram. Berhias itu menjadi haram sekiranya tidak mengikuti panduan syariat. Jadi kalau nak berhias, berhiaslah dengan perhiasan yang patuh syariat. Okey. Kemudian ia juga kadang menjadi haram sebab unsur-unsur bahan yang digunakan itu dilarang oleh syariat. Itu pun kena ambil. Sebab itu termasuk dalam tidak mengikut kepada peraturan syariat. Okey. Itu berkaitan dengan hukum. Baik, kita lihat perhiasan dan solekan pada zaman Nabi SAW. Pada zaman Rasulullah terdapat berapa jenis alat perhiasan dan alat solek yang sering digunakan oleh wanita dalam kehidupan seharian. Namun solekan dan perhiasan yang digunakan adalah pada kadar minimum sehingga perbuatan tersebut tidak pernah dilarang oleh baginda. Antara contoh perhiasan yang wujud di zaman Nabi SAW ialah pakaian yang cantik. Maksudnya daripada dulu memang perempuan suka pakaian yang cantik. Lelaki memang macam itu pun dia suka. Cuma di kadang selekeh je lah kan. Tapi ingat, kalau ada lelaki yang lebih daripada perempuan ni bahaya.
Ya. Berhiasnya lebih lama daripada perempuan. Takut dia masuk yang satu lagi. Jadi perhatikanlah anak-anak kita yang lelaki, bila nak bersiap itu berapa lama dia bersiap. Takut pakai bedak tu lebih lama daripada perempuan pakai bedak, sebab dia nak kulit lembut macam perempuan. Ini berhati-hati. Sebab dia takut nanti memesongkan antara tugas dan peranan seorang lelaki. Ya? Betul. Anak saya ada cerita. Kita dengan kawan dia. Kawan dia pandai, bijak. Tapi dia tak boleh nak bekerja-kerja kasar. Tak boleh buat kerja berat. Kalau buat kerja berat, dia akan jadi lembik. Betul-betul macam perempuan. Sebab apa agaknya? Jiwanya satu. Betul. Jiwa lembut. Yang kedua, kebiasaan kehidupan dia. Mungkin dia anak tunggal lelaki. Ya. Dan mungkin persekitarannya dia besar dalam kalangan wanita. Akhirnya dia mengubah. Ya. Sifat itu kecenderungan penampilan sikapnya kepada sifat perempuan. Maka ini perlu diperhatikan, dan kepada perempuan sebagai para ibu, jadikan anak lelaki itu sebagai anak lelaki, perempuan sebagai anak perempuan. Lelaki biar dengan siap keras dia, tak apa dia nak berguling ke hitam wanita kemas, tak apa. Ya, sebab lelaki memang perlu begitu, perlu kuat, kena lasak. Ya. Kalau perempuan kena jadikan seorang wanita, walaupun kadang dia nak menjadi seolah lelaki sikit, tak apa, kena latih, kena biasakan dengan sifat perempuanan. Layan dia, cara bercakap cara perempuan, dengan lembut, dengan orang kata istilah perempuan tu, lunak-lunak bercakap dia, akhirnya insyaAllah dia akan menjadi perempuan. Ya? Sebab kitalah yang akan mencorak anak-anak kita. Jadi zaman Nabi memang di antara bentuk perhiasan ialah pakaian yang cantik. Ya. Ummu Atiyah menceritakan bahawa kami dilarang untuk berkabung terhadap mayat melebihi 3 hari, kecuali terhadap suami, iaitu selama 4 bulan 10 hari. Kami tidak dibenarkan bercelak, berwangi-wangian dan memakai pakaian bercelup. Maksudnya bercelup ni yang cantik, yang bercorak, berwarni. Sebab itulah orang Arab memang kalau dia sedih dia akan pakai warna hitam. Kalau kita, masyarakat kita biasa je kan, tengok yang ada kematian kita pakai, sebab kita itu bukan budaya kita. Sedih dalam kata perasaan kita pakai tak, tapi sekian itu adalah masyarakat Arab begitu, maka itulah yang dilakukan. Dia tak pakai baju-baju yang bercorak-corak. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa pakaian yang cantik boleh dipakai kecuali ketika dalam waktu iddah kematian suami. Begitu juga dengan pakaian sutera dibenarkan bagi wanita. Ya, sebagaimana Nabi sebut, diarahkan sutera dan emas itu bagi lelaki di kalangan umatku, dan dihalalkan bagi mereka itu wanita. Baik, adakah kita wajib memakai warna hitam ketika kita berkabung? Tidak kan? Jadi kalau di sini melihat tentang konsep pakaian, Nabi melihat sekiranya ia sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan ia tidak bercanggah, Nabi tak larang. Nabi tidak halang. Menunjukkan kepada kita, apabila ada suatu larangan itu, bukanlah melihat kepada apa yang berlaku di tempat tersebut, tetapi melihat kepada maqasid dan juga tujuan dia. Jadi, kalaulah masyarakat kita tak semestinya kita ikut budaya Arab yang pakai dia pakai warna, tak boleh je nak pakai apa-apa pun. Ya. Cuma jangan ada corak dan juga menunjukkan perhiasan. Nah, contoh kita dah biasa dengan baju orang Melayu dengan baju batik tu kan, berbunga-bunga. Jadi itu tidak dianggap sebagai perhiasan yang untuk menjadi ia lebih cantik. Ya. Okey, itu pertama, pakaian yang cantik. Yang kedua, zaman Nabi juga masyarakat Arab sudah biasa menggunakan inai. Ya. Kita tahulah inai itu kan yang digunakan untuk mewarnakan kuku, untuk mewarnakan kulit, untuk mewarnakan rambut. Kalau guna dye, ada kan istilah dia guna dye kan? Pewarna. Itu bukan inai. Boleh tak kita gunakan pewarna? Itu dah ada orang punya fatwa dah tu. Ustazah dah jawab dah tu. Ya.
Jadi kalau kita lihat situ, konsepnya adalah mewarnakan. Bahan yang digunakan adalah inai. Bukan inai itu yang menjadi subjek boleh ke tak boleh. Tetapi konsepnya ialah mewarnakan rambut ataupun kulit dengan warna-warna yang boleh digunakan. Jadi kita melihat kalau kita nak gunakan selain daripada inai, hukumnya adalah harus. Itu katakan turun oleh istinbat. Macam mana kita nak mengambil hukum? Ya, kalau zaman Nabi, kebiasaan pewarna itu ialah menggunakan inai. Adakah boleh kita menggunakan pewarna-pewarna yang lain? Jadi hukum itu lihat kepada tujuan dan maqasid. Jadi bila tujuannya adalah untuk cantik, inai itu sebagai alat yang menggunakan, maka cantik itu boleh digunakan bahan-bahan yang lain, maka harus menggunakan barang-barang yang lain selama mana dia bukan najis. Itu adalah barang halal dan tidak memudaratkan. Hari ini banyak alat-alat kosmetik, bahan-bahan kosmetik menggunakan bahan kimia, pewarna kimia, pewarna tiruan yang boleh merosakkan. Kalau digunakan, boleh kata dia bergantung kepada tadi lah. Kalau dia membahayakan, hukumnya haram. Jadi kalau ia tidak memudaratkan, hukumnya adalah harus, ya, selama kecantikan itu di dalam batasan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Okay, diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa seorang wanita mengisyaratkan dari belakang tabir untuk menyampaikan surat kepada Nabi SAW. Apabila baginda melihat tangan itu, lantas bertanya, saya tidak tahu sama ada ini adalah tangan lelaki ataupun perempuan. Perempuan itu jawab, saya adalah seorang wanita. Baginda berkata, sekiranya kamu seorang perempuan, bezakanlah dirimu dengan memakai inai di jarimu. Jadi sini untuk menyerlahkan lagi kewanitaan. Ya. Jadi Nabi senang mengenal ini lelaki ataupun perempuan. Sebab di balik takbir, Nabi pun tak tahu dia lelaki ataupun perempuan. Jadi takkan Nabi tak tahu. Nabi boleh tanya. Tapi di sini menjadi dalil bahawasanya biarlah wanita ini ada identiti seorang wanita dan kebiasaan dia orang Arab, dia akan memakai inai. Baik, kalau kita pakai inai hari ini, kita dapat sunnah ke tidak? Okay, berhias dapatlah kan? Kita nak hidupkan sunnah kan? Kita hidup bersama dengan sunnah. Jadi kalau kita niatkan pakai sunnah, pakai inai tadi, niatkan kerana Nabi perintahkan kepada kita untuk memakai inai. Dan kita tahu perintah itu bukan wajib, ya. Digalakkan, disunatkan. Maka kita juga mendapat pada kerana kita ikut sunnah, Nabi menyarankan kepada wanita untuk memakai inai. Jadi minggu depan semua wanita pakai inai. Tak ada, ya? Jangan, itu bukan fatwa, bukan arahan. Tapi kalau nak pakai, niatkan ikut sunnah Nabi. Bukan sekadar nak cantik. Silakan. Saya. Okey. Okey, kalau saya bincangkan tentang konsep berhias. Antara berhias ialah mewarnakan kulit kita. Dan dia juga melihat kembali kepada umur. Benda itu nampak cantik ataupun tidak. Dan bila kepada uruf ini, dia satu yang agak subjektif. Bagi orang barat, dia warnakan dengan warna yang warna-warna tu apa, warna biru, lepas tu yang hijau, ada lepas tu yang blinking-blinking tu. Blinking tu, bagi dia cantik. Kalau kita cantik tak? Tak cantik kan? Jadi dia kembali kepada uruf kita. Kalau itu adalah budaya barat, kita tahu tak sesuai, maka sebaik-baiknya jangan kita tiru. Ya? Kita nak budaya yang tenang, orang kata sedap mata memandang, dan cantiknya budaya itu dikaitkan dengan sunnah Nabi. Sebagaimana inai tadi, bila kita pakai bukan sekadar cantik, tetapi ialah warna dia neutral kan? Warna yang tidak kekal lama, dia boleh hilang sendiri, dia tidak akan menghalang air sembahyang sampai tempat wuduk kita tu, ya, dan dia nampak tenang. Jadi pada saya, kalau pakai
warna kuku itu memang tak sesuai dengan kita orang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam bentuk biasanya cat, ataupun yang tak boleh, tak tembus air-air. Jadi bagaimana kita nak solat, ya? Lepas tu ialah bagi wanita biasa dengan mandi hadas, kan, bila selesai dia nak bersuci. Jadi memang tak sesuai. Jadi kalau ada anak-anak kita tu, bincanglah elok, berikan alternatif. Perhiasan yang terbaik adalah sebagaimana Nabi sarankan untuk memakai inai. Boleh, ya? Okey. Kemudian yang ketiganya ialah cincin. Dia antara perhiasan yang biasa dipakai di zaman Nabi SAW. Jadi bila pakai cincin bukan sekadar niat untuk cantik, tapi niatlah ini adalah sunnah Nabi. Nabi arahkan. Lelaki pun Nabi arahkan pakai cincin. Cuma masalah saya ni pakai cincin nasi hilang saja. Ustaz saya belikan juga, ya. Sebab ialah bila lelaki dia boleh pakai cincin, dia boleh cincin perak ataupun suasa pun saya kurang sebab dia ada sanduran emas juga. Warna pun jadi warna emas. Jadi elakkan warna-warna yang menjadi khususiat untuk wanita. Kalau suasa tu lebih baik. Jadi yang biasa pakai yang warna putih itulah, ataupun besi apa namanya? Bukan baga. Platinum. Yang lebih mahal daripada emas, kan? Yang putih tu. Orang panggil emas putih. Ya? Boleh. Sebab dia bukan emas sebenarnya. Dia adalah satu bahan lain. Jadi lelaki boleh pakai yang dipanggil emas putih. Kalau platinum tu, dia kalau kita beli jual dia tak laku. Kalau emas yang 9, tak apalah tu, kan. Yang itu memang menjadi orang kata bahan yang bernilai, ya. Jadi kalau ada yang emas putih ataupun yang tu, dia akan terus susut nilainya bila kita ambil. Jadi sunat juga pakai cincin, dan kita niatkan pakai perhiasan itu bukan semata cantik, tetapi kita ikut arahan Nabi. Bila ikut saranan Nabi, maka ia hukumnya adalah sunat, dapat pahala, 2 pahala, ya. Pahala yang pertama, nampak cantik, suami suka, ya. Yang kedua, ikut sunnah Nabi, ya. Jadi Ibn Abbas pandangan bahawasanya ayat yang mengharuskan wanita menampakkan apa-apa yang biasa dilihat itu juga termasuk celak dan cincin. Pandangan sama juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi surah juga mencatatkan bahawa Nabi SAW pernah mengarahkan seorang sahabat supaya mencari sebuah cincin untuk dihadiahkan kepada wanita sebagai mahar perkahwinan. Ini menunjukkan bahawasanya perhiasan pada jari dan berbentuk cincin bagi wanita adalah dibenarkan. Ya, sebagai hadis menyatakan, carilah iltamis khatiman walau min hadidin. Ya, carilah sebentuk cincin walaupun cincin itu daripada besi untuk dijadikan sebagai mas kahwin. Ya, silakan. Saya pernah dengar lelaki boleh pakai cincin diamond. Ya. Yang tidak dibenarkan adalah emas. Diamond tak termasuk dalam emas, bolehlah pakai. Diamond Ya. dia pegang yang emas dan Kalau ada emas tu tak boleh. Kalau diamond tu dia pegang menggunakan perak, gangsa, besi, tak ada masalah, boleh pakai diamond, kan. Cumanya bila memilih perhiasan di antara lelaki dan perempuan biasanya ada bentuk-bentuk ini adalah khusus untuk perempuan. Biasanya tirus-tirus, kan, tinggi. Kalau lelaki bulat saja. bulat, nampak besar, kan. Jadi kalau lelaki pakai diamond, pakai besi tapi bentuk perempuan, boleh tak? Tak boleh. Sebab ada bentuk-bentuk urufnya ini adalah khusus untuk wanita, maka lelaki tak pakai. Tapi kalaulah biasanya perhiasan ini dipakai oleh lelaki, perempuan nak pakai. Gelang yang besar tu perempuan nak pakai. Ya. Jadi hukumnya adalah harus juga. Kerana perempuan pakai mana perhiasan, asal perhiasan ini adalah untuk perempuan. Besar ke kecil pun, kalau dia nampak cantik, teruskan. Tak ada masalah. Ya? Okey. Sebab kalau perempuan ni, sebab tu katakan tadi, lelaki dia memang kena jaga kelelakian dia. Hatta dalam perhiasan pun kena sesuai dengan lelaki. Kalau perempuan, memang nici dia berhias.
Kalau tak perhiasan ni dah menjadi alien pula kan, tak suka perhiasan, itu dah keluar daripada normal seorang wanita. Jadi perlu diperbetulkan, ya. Saya Rasulullah pakai cincin yang macam mana? Dan di jari mana? okey. Kalau Rasulullah SAW dia pakai cincin, yang Nabi pakai cincin tu dari ada 40 buah. Itu ada cincin Nabi yang biasa digunakan untuk cop. Cuma saya tak ingat di jari mana Maksud Nabi pakai. Ya, tak silap jadi ni, jadi manis ke tidak? Saya tanya. Jadi memang Nabi ada pakai cincin. Cincin tu bukan daripada emas, ya, tak silap daripada tembaga yang diukir dengan Muhammad, dan ia digunakan dalam urusan resmi untuk cap, ya. Okey, sila je. Saya tak tahu pasti betul ke tidak. Mm-mm. Saya buka dalam buku ni, dia kata hukum lelaki memakai emas putih dan memutuskan bahawa haram memakai emas putih. Mm-mm. Dan golongan lelaki. Okey, itulah emas putih ni. Kalau itu satu pandangan, jadi berupa, kalau saya silap minta maaf, tapi saya melihat sebab emas putih ini adalah satu penjenamaan kepada bahan galian yang diperolehi, dan pastinya emas ini tidak sama dengan emas kuning yang dikenali pada dulu di antara perhiasan untuk wanita. Jadi sekiranya ia bukanlah khususiat emas yang tu, nak pakai batu apa pun, nilainya macam mana pun, asasnya hukumnya adalah harus. Tetapi sekiranya emas putih ini sudah menjadi khususiat bagi wanita dan jadi perhiasan bagi wanita, maka di situ tidak sesuai untuk lelaki memakainya, kerana mungkin disebabkan harganya yang mahal dan memang nak menunjukkan kepada kecantikan. Lelaki bukan nak tunjukkan kecantikan dia, tapi dibuat juga. Itu mungkin yang menjadikan asas kepada apa yang dinamakan sebagai emas putih ini suatu yang diharamkan bagi lelaki. Jadi hukum asalnya daripada nas itu ialah emas, kita emas yang warna kuning. Jadi haramnya emas putih adalah dengan sebab yang lain. Dia katakan haramun li ghairi, haram dengan sebab yang lain. Tapi kalau emas, zatnya itu sendiri adalah haram bagi lelaki memakai. Boleh majah, ya? Jadi mungkin begitulah, ya. Secara umum saya menyebabkan, tapi kalau secara khusus mungkin itulah yang dimaksudkan haram bagi lelaki memakai emas putih. Itulah hebatnya sekarang kan. Dia Google je. Ustaz Google ada. Bagus. Jadi di situ kan, bila melihat kepada Google itu satu yang bagus, tetapi kena refer juga, ya. Apakah asas-asas tentang hukum yang dibuat supaya kita lebih tepat dalam memberi jawapan. Wallahu a'lam. Okey, betul. Ada soalan lain, kita dah habis. Ustaz dah sampai belum? Okey, silakan. Ya. Pakai bulu mata palsu pada saya tak sesuai lah. Ya, sebab dia dah mengubah satu ciptaan Allah. Allah Ta'ala berikan kepada seseorang itu bulu mata memang dah cukup lah. Tak perlu ditambah. Kecuali memang bulu matanya tu tak ada. Bila tak ada, apa kesan dia? Ya, betul. Jadi kalau nak tambah biar cantik, saya kurang setuju. Dan nak kata haram, boleh juga, kerana dia dah, kita katakan, mengubah ciptaan Allah. Yang boleh diubah ini ialah sekiranya ia menyebabkan kecacatan yang nyata. Contoh, mulut dia, kita panggil apa selalu? Sumbing. Itu boleh buat pembedahan untuk membetulkan bibir dia. Ataupun matanya, tak boleh dibuka lah, nak kata sipit. Kadang sipit pun cantik. Ada orang suka mata sipit kan. Jadi kalau ada original begitu, tak apa. Tapi kalau mencacatkan, yang tu boleh kita buat pembedahan. Contoh, pembedahan hidung supaya nampak lebih mancung. Itu tak boleh. Ya. Lepas tu biar kita muka tu biar nampak lebih panjang. Dagu ni kita ubah supaya dagu tu lebih
Runcing lagi, iaitu hukumnya adalah haram, ya, kerana termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, ya. Okey, kalau gigi juga pada asal tadi, ya. Kalau kita bentuk untuk merapikan supaya dia menjadi lebih kemas dan teratur, memudahkan kita untuk makan, untuk kita bercakap, hukumnya adalah halus, ya. Tetapi kalaulah kita ubah gigi tadi yang geraham kat depan menjadi taring, yang itu tak boleh lah, kan. Sebab kalau saya perhatikan bila pakai braces ini, kan kadang gigi itu tak rata, ada ke depan ke belakang, dan sebenarnya ialah dia mempengaruhi cara pemakanan kita, gigi itu tak hancur, lepas tu kadang ialah cantik dan malah tak cantik, kan, ya? Jadi itu masih lagi dibenarkan sebab dia tidak mengubah, cuma membentulkan dan diikat ketat, itu je lah, ya? Jadi masalah. Okey, ada persoalan lagi? Jadi kalau tak ada, saya rasa okey, silakan. Okey, dia menyerupai tatu daripada konsep mewarnakan. Tapi bezanya inai dengan tatu ini ialah tatu adalah lukisan yang permanent. Kerana dia menoreh kulit kita dan dimasukkan warna tersebut dalam kulit. Memang tak boleh nak buat. Dan sebenarnya kalau tatu, wallahualam saya tak ada pengalaman. Dia sakit, kan? Dia sakit. Katanya lah, kan? Dan benda tu pun memang tak cantik pun dengan keadaan yang di luar daripada kebiasaan. Tatu dekat badan dan sebagainya. Tatu hukumnya adalah haram. Tapi inai ini adalah mewarnakan pada bahagian-bahagian yang tertentu yang di tempat perhiasan. Di tangan memang ada perhiasan. Muka je lah orang tak buat inai. Sebab mak muka ada dia punya kebiasaannya macam mana nak hias. Tak sesuai pakai inai pada muka. Jadi pakai inai, lepas tu dengan sebutkan tadi yang coraknya itu mestilah pada perkara yang dibenarkan lah. Ya, bukan dalam bentuk pemujaan. Contohlah kita lukis gambar Starbucks tu, kan. Minat saya Starbucks, kan. Kalau ikut Starbucks tu pun ada dia punya ceritanya, kan. Jadi itu menjadi haram lah sebab kita mengagungkan ataupun ada unsur-unsur pemujaan kepada perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam. Kalau corak boleh. Ya. Warna. Warna juga, ya, kalau kita lihat nanti dalam inai itu, kebiasaan inai warna adalah warna merah coklat, kan. Tapi kalau ada warna lain yang konsep yang sama dan diterima oleh kita, ya okey, cantik, boleh terima, maka hukum juga adalah harus, ya. Sebab sekarang bila inovasi, ini itulah menjadi bahan untuk warna, tapi warnanya dah warna lain, ya. Cumanya bak rambut, ya, bagi lelaki Nabi tidak benarkan untuk inai dengan warna hitam, sebab warna hitam adalah warna asal dan warna yang disarankan warna yang lain, warna perak, warna coklat, ya, untuk menunjukkan apa? Supaya rambut itu lebih kemas dan tidak kembali kepada itulah. Orang tua ni buka di Cina kadang bila dah tua ubat itu kan tanda-tanda, kan, dah berusia, ingat mati, jadi takut tak ingat mati. Rasa muda itu bahagia juga, ya. Tapi kalau nak pakai inai rambut hukumnya harus, tapi bukan menggunakan warna rambut yang asal itu, bagi lagi warna hitam. Kalau perempuan nak pakai inai warna hitam, boleh tak? Boleh. Yang tak boleh adalah lelaki. Nampak situ konsep adalah penampilan yang lelaki itu mesti menunjukkan apa-apa pun dia adalah lelaki yang perlu berperan dalam masyarakat, ya. Jadi akan masa ada lagi saya okey, contact lens. Contact lens konsepnya adalah kita meletakkan kanta mata di dalam. Bila kontak mata dalam, dia banyak pula warnanya. Jadi pada saya, selama mana ia masih lagi dalam kategori warna-warna mata yang ada di atas dunia ini, hukumnya adalah harus. Ada orang mata hijau, kan? Ada orang mata biru. Alah, punah dia jadi mata biru. Tapi tak dapat orang mata biru. Jadi pakai itu,
hukumnya harus, sementara wang pun memang dekat dalam. Ya. Tapi kalau warna itu yang boleh menyebabkan rasa takut, rasa keluar daripada kebiasaan wanita, contoh dia warna apa? Warna merah. Jadi tak sesuai. Jadi dah dapat isyarat daripada Kasang Buah untuk menamakan nasihat dah sampai. Jadi saya tolong untuk hari ini. Saya mohon maaf di atas kekurangan kelemahan. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma rabbana saghira. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mimman ya'malu fa 'allimna. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.